Salam sejahtera. Saya gembira dapat bersama anda untuk pelancaran laman Unlocking ADHD dalam bahasa Melayu. Sindrom kurang daya tumpuan dan hiperaktif atau ADHD merupakan satu kondisi yang dihadapi sekitar 5% kanak-kanak di Singapura. Simptom ADHD biasanya mula timbul semasa waktu awal pembesaran kanak-kanak, namun juga boleh menjejas orang dewasa. Walaupun terdapat banyak bahan rujukan yang tersedia, kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. Maklumat dalam bahasa Melayu amat terhad. Saya faham akan cabaran untuk menerangkan ADHD kepada ahli keluarga pesakit, terutama sekali kepada mereka yang lebih selesa berbahasa Melayu. Dengan maklum balas dan usaha bersama, saya gembira inisiatif lelaman ini dapat dijadikan satu realiti. Ia sekaligus dapat meningkatkan kesedaran dan memberi peluang mendekati masyarakat Melayu agar mereka lebih mengetahui bagaimana cara berinteraksi dan menyokong individu yang menghidapi ADHD. Saya mengucapkan syabas kepada Unlocking ADHD dan pasukan sukarelawannya yang telah bertungkus lumus menterjemahkan maklumat dan bahan-bahan untuk lelaman ini. Saya berharap masyarakat kita dapat meraih manfaat dari pelbagai informasi yang disediakan. Tahniah semua. Semoga perbincangan dan perkongsian yang akan berlangsung sebentar nanti menjadi sebahagian usaha berterusan kita membina sebuah masyarakat yang inklusif di Singapura. Terima kasih. Sebagai sebuah badan yang tidak mengambil sebarang keuntungan, kemajuan yang mengagumkan ini hasil kerjasama para sukarelawan Unlocking ADHD yang didorong oleh visi pengasas kumpulan ini, Puan Moon Lik Lee. Dengan itu, saya memanggil Puan Moon Lik untuk berucap sepatah dua kata. Selamat petang semua. Terima kasih kerana menyertai kami dalam Majlis Khas Sempena Pelancaran Laman Web Mikro Bahasa Melayu Unlocking ADHD. Nama saya Moon Lik Lee, pengasas Unlocking ADHD. Misi Unlocking ADHD ialah untuk memperkasakan individu ADHD dan keluarga mereka demi kehidupan yang lebih bermakna. Kami berhasrat untuk membantu individu ADHD mengenali kekuatan mereka dan mengembangkan potensi mereka. Lewat tahun 2018, anak perempuan saya didiagnosis dengan ADHD pada usia 15 tahun. Dia telah gagal 5 daripada 8 mata pelajaran. Dia telah kehilangan harapan dalam pelajarannya. Selepas diagnosis ADHD dan mendapat sokongan yang diperlukannya, hidupnya telah banyak sekali berubah. 3 tahun ke depan, dia baru sahaja memulakan pelajaran dalam bidang pergigian di UK. Ini tidak akan berlaku tanpa diagnosis ADHD. Melalui diagnosis, dia telah dapat melakukan perubahan yang ketara dalam dirinya. Saya sendiri pula telah didiagnosis setahun selepas anak saya, iaitu pada usia 50 tahun, setelah menyedari bahawa ADHD ada pautan genetik. Saya mengasaskan Unlocking ADHD untuk memberi harapan kepada keluarga ADHD bahawa individu ADHD boleh berjaya dan mempunyai hari esok yang lebih cerah dengan bantuan profesional dan komuniti sokongan yang baik. Kami juga ingin melengkapkan jurang dalam maklumat dan sumber rujukan untuk individu ADHD. Masalah utama yang menjadi penghalang tersebarnya kesedaran terhadap ADHD kepada orang ramai ialah kekurangan maklumat tentang ADHD dalam bahasa Melayu. Oleh itu, hari ini kami mengambil langkah kanan demi menanangi isu ini dengan melancarkan sumber pertama mengenai ADHD di Singapura dalam bahasa Melayu. Mari sertai saya untuk mengucapkan terima kasih kepada pasukan penterjemah sukarelawan kami yang bekerja keras. Pasukan kami terdiri daripada orang Melayu dan orang Cina, Singapura dan Malaysia, pelajar, suri rumah, profesional, ibu dan lelaki. Pasukan muhibah kami. Unlocking ADHD mempunyai pasukan seramai 130 orang sukarelawan yang bekerja keras untuk membantu individu ADHD berkembang maju. Hampir 70% daripada sukarelawan kami ialah individu ADHD atau ahli keluarga individu ADHD. Kami mempunyai kumpulan sokongan di Facebook dengan lebih 1,200 ahli dan juga di Discord. Anda boleh melayari laman web Mikro Bahasa Melayu kami untuk maklumat lanjut. Sekian sahaja daripada saya. Ribuan terima kasih saya ucapkan atas sokongan anda semua.
Saya serahkan majlis kepada juruacara kami Kalsum untuk meneruskan agenda pada petang ini. Terima kasih. Terima kasih Puan Mulik. Itu dia Puan Mulik, seorang yang merendah diri tetapi bersemangat wajar ya. Salah satu kekuatan Puan Mulik ialah kebolehannya menggembleng tenaga kerja yang diiktiraf dalam bidang masing-masing untuk memberi suntikan perspektif yang berharga bila diperlukan. Seorang individu itu ialah Profesor Madya Kamaluddin Muhammad Nasir dari Jabatan Sosiologi di Universiti Teknologi Nanyang, Singapura. Dia juga akan berucap tentang peranannya sebagai sukarelawan dan ahli lembaga penasihat Unlocking ADHD serta pandangannya mengenai ADHD secara keseluruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Terima kasih kerana memberi saya peluang untuk berucap dan menyampaikan pemerhatian saya mengenai ADHD kepada yang hadir malam ini. Penglibatan saya dengan Unlocking ADHD sejauh ini tertumpu kepada usaha menganalisis keputusan tinjauan asas yang pertama kali pernah dijalankan mengenai ADHD di Singapura. Tinjauan yang berlangsung sepanjang bulan November hingga Disember lalu dianjurkan Unlocking ADHD dan Spark Singapore. Spark merupakan satu lagi pertubuhan yang menggalakkan kesedaran dan menyediakan sokongan terhadap golongan ADHD. Jadi terdapat lebih 600 responden yang telah mengambil bahagian dan hasil tinjauan ini akan dikeluarkan dalam beberapa minggu lagi. Ini merupakan satu ikhtiar yang memerlukan usaha yang besar dan hanya dapat dicapai dengan dedikasi yang tinggi dari para pemimpin dan sukarelawan komuniti ini. Namun sebagai seorang sosiologis, saya terdorong untuk menyentuh beberapa aspek berkenaan masyarakat. Lebih-lebih lagi peranan seorang ahli sosiologi ialah untuk mengurangkan stigma dan label negatif yang boleh menyebabkan golongan ADHD terasa dipinggir oleh masyarakat. Penilaian ADHD memberi kita gambaran penting tentang masyarakat kerana ia melibatkan persepsi masyarakat tentang perubatan. Ia mengalihkan pemahaman kita dari apa yang kita anggap kita sudah tahu tentang perubatan dan pedagogi kanak-kanak dan orang dewasa. Kebanyakan sastra akademik menyentuh bagaimana golongan kanak-kanak ADHD yang tidak dirawat berisiko menghadapi kemurungan, peningkatan kadar kececeran sekolah dan peningkatan kadar ketagihan dan juga jenayah. Di sebaliknya, golongan yang menerima diagnosis pula kemungkinan menghadapi stigma akibat label negatif ke atas keadaan kesihatan mental mereka. Ada pula sesetengah pihak yang berpendapat bahawa pengaruh bilik darjah perlu dijadikan landasan utama bagi kanak-kanak yang cabaran mereka dialami terutamanya di dalam bilik darjah. Dalam ruang ini yang tidak jelas apakah laluan terbaik, para ibu bapa, kanak-kanak, pendidik dan ahli pakar yang membantu perlu berkomunikasi untuk membuat keputusan kritikal terhadap permasalahan ini. Konteks sosial dan sejarah amat penting dalam kita memahami ADHD. Kadar merawat kanak-kanak ADHD dengan perubatan perangsang atau stimulan drugs telah meningkat di kebanyakan negara maju. Walau bagaimanapun, kadar diagnostik berbeza-beza bila dibandingkan antara negara dan di dalam sesebuah negara itu. Ini menunjukkan bahawa perkembangan dalam pengurusan ADHD ini dipengaruhi oleh konteks dan keadaan semasa. Apa yang kita tahu ialah masyarakat yang berbeza mempunyai perbahasan yang berbeza berkenaan pengurusan ADHD. Ini dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti sistem pendidikan, struktur keluarga, stereotip jantina, isu perkauman dan cara kita berinteraksi dan persepsi kita terhadap golongan muda. Peranan badan-badan tempatan seperti Unlocking ADHD ialah untuk meninjau cara-cara kita menangani cabaran ADHD yang bersesuaian mengikut konteks masyarakat. Ini membolehkan kita menawarkan sokongan yang sejajar dengan sistem pendidikan dan sensitiviti budaya tempatan. Sementara itu, apa yang boleh kita lakukan sebagai ibu bapa, pengasuh atau pendidik kepada kanak-kanak dan belia ADHD? Bagaimana pula buat golongan ADHD dewasa? Cekalkan diri dan ketahuilah bahawa tidak pernah terlambat untuk mendapat diagnosis supaya boleh mengurus rintangan-rintangan yang dihadapi dengan lebih berkesan. Unlocking ADHD menyediakan beberapa wadah untuk anda dapatkan huraian dan sokongan dalam pelbagai perkara. Ini termasuk permasalahan akademik, urusan di tempat kerja dan jalinan perhubungan dalam rumah tangga. Wadah-wadah kami juga mesra keluarga. Libatkanlah diri dalam kegiatan-kegiatan kami bersama ahli keluarga anda.
Umpamanya, anak lelaki saya yang saya telah menyertai sebuah acara buat golongan belia minggu lalu dan ia dapat berinteraksi sesama belia yang menghadapi isu-isu serupa. Isteri saya juga seorang sukarelawan Unlocking ADHD. Dengan ini, semua anggota keluarga utama boleh memainkan peranan demi mengharungi cabaran bersama. Saya berharap sesi ini menjadi titik permulaan bagi kita semua untuk memangkin usaha menangani ADHD sebagai satu komuniti. Sekian, terima kasih. Terima kasih Prof. Kamal. Kini kita sampai ke segmen utama malam ini. Bersama kita ialah Dr. Farah Idujion, seorang ahli psikologi klinikal. Dia akan berkongsi gambaran keseluruhan mengenai ADHD dan mengapa ia penting untuk mendapatkan diagnosis. Dr. Farah. Salam sejahtera. Terima kasih kepada para penganjur dari Unlocking ADHD kerana sudi menjemput saya kepada ke acara ini. Kini saya akan berkongsi secara ringkas tentang ADHD. Saya akan meliputi 4 bahagian dalam ringkasan ini, iaitu apakah itu ADHD, pentingkah untuk mendapatkan pengesahan ADHD, cara-cara untuk mendapat pengesahan ADHD dan pengurusan ADHD. Jadi yang pertama, apakah itu ADHD? ADHD adalah salah satu gangguan neurodevelopmental. Ia melibatkan fungsi eksekutif yang bermain peranan untuk menguruskan perhatian serta proses pengawalan emosi dan tingkah laku. Seperti namanya, ADHD mempunyai 2 jenis, iaitu kesukaran dengan perhatian dan sikap hyperaktif. Kedua-dua kesukaran boleh berada pada masa yang sama juga. Apa yang penting ialah kesukaran tersebut merupakan penggangguan dalam perkembangan dan atau keupayaan seseorang untuk melakukan aktiviti kehidupan seharian dengan baik, seperti pelajaran dan kerjaya. Ia biasanya pertama kali didiagnosis pada masa kanak-kanak dan kesannya berlanjutan sehingga ke dewasa. Punca dan faktor risiko ADHD tidak diketahui, tetapi penyelidikan semasa menunjukkan bahawa genetik yang memainkan peranan yang penting. Jadi penyelidikan tidak menyokong pandangan umum bahawa ADHD disebabkan oleh makan terlalu banyak gula, terlalu banyak menonton televisyen, keibubapaan dan sebagainya. Kemungkinan kehadiran perkara-perkara tersebut boleh memburukkan lagi gejala ini, tetapi tiada bukti yang cukup dan kuat untuk membuat kesimpulan bahawa perkara tersebut adalah punca utama ADHD. Jadi apakah tanda-tanda lazim ADHD? Untuk jenis kurang perhatian, bagi kanak-kanak, 6 atau lebih simptom dari senarai berikut mesti ada. Bagi orang dewasa, sekurang-kurangnya 5 simptom diperlukan. Pertama, kurang perhatian terhadap butiran. Oleh itu, seseorang itu mungkin banyak membuat kesilapan dan cuai dalam pekerjaan mereka. Kesukaran menumpukan perhatian secara berterusan seperti dalam kelas, mesyuarat dan perbualan. Sikap berkhayal atau melihat seperti dia tak dengar walaupun tidak ada gangguan yang jelas di sekelilingnya. Tidak menyelesaikan tugas atau menyelesaikan tugas secara separuh jalan kerana perhatian mereka terganggu. Kesukaran dengan perancangan dan organisasi termasuk pada masa dan juga persekitarannya. Misalnya selalu lambat atau meja belajar dan beg sekolah bersirap. Tidak suka aktiviti yang memerlukan perhatian berterusan seperti kerja rumah, buat laporan dan sebagainya. Sering hilang barang yang diperlukan untuk tugas atau aktiviti sebagai pensel, buku, dompet, kunci, telefon bimbit dan sebagainya. Mudah terganggu dengan persekitaran atau dengan pemikiran sendiri. Dan sering terlupa dengan aktiviti-aktiviti harian seperti tarik ujian, bayar bil, temu janji dan sebagainya. Untuk jenis hyperactive impulsif, seperti jenis kurang perhatian, bagi kanak-kanak mesti ada 6 atau lebih simptom dari senarai berikut dan untuk orang dewasa sekurang-kurangnya 5 simptom diperlukan. Ini termasuk sering gelisah seperti ketuk tangan kaki atau menggeliat di tempat duduk, sikap meninggalkan tempat duduk dalam situasi dijangka kekal duduk seperti dalam kelas, konsert ataupun mesyuarat,
berlari atau berpanjat di situasi yang tidak sesuai. Ini selalunya untuk kanak-kanak kecil ya. Pada para remaja atau dewasa ini merupakan perasaan gelisah. Tidak dapat bermain atau melakukan aktiviti riadah secara senyap. Bercakap secara berlebihan. Sering menjawab soalan sebelum soalan itu habis dinyatakan. Kesukaran menunggu giliran seperti apabila dalam queue atau tidak sabar menunggu giliran mereka dalam perbualan dan sering mengganggu orang lain. Okay, tapi apa yang penting ialah simptom-simptom tersebut mesti hadir sekurang-kurangnya 6 bulan berturutan ke tahap yang tidak konsisten dengan tahap perkembangannya dan memberi kesan secara langsung kepada aktiviti sosial, akademik dan pekerjaan. Beberapa simptom mesti hadir sebelum umur 12 tahun dan dalam 2 atau lebih tetapan, contohnya di rumah dan di sekolah. Terdapat bukti jelas bahawa simptom tersebut mengganggu atau mengurangkan kualiti dalam fungsi sosial, akademik atau pekerjaan. Dan simptom tidak boleh dijelaskan dengan lebih baik oleh keadaan lain seperti kemurungan, kecelaruan tingkah laku atau gangguan pelajaran. Bagaimanakah simptom-simptom ADHD nyata dalam perkembangan kehidupan seseorang? Di prasekolah, manifestasi utama adalah sikap hyperaktif. Kesukaran kurang perhatian semakin menyerlah di sekolah rendah. Pada masa remaja, tanda-tanda hyperaktif mungkin menjadi kurang biasa dan mungkin terhad kepada perasaan gelisah dan sikap tidak sabar. Dan pada masa dewasa, kesukaran kurang perhatian, perasaan gelisah dan sikap impulsif masih kekal walaupun sikap hyperaktif berkurangan. Pentingkah untuk mendapat pengesahan ADHD? Pendek kata, ya. Diagnosis yang terlepas pada masa kanak-kanak mempunyai akibat serta-merta dan juga pada jangka panjang. Apakah akibat diagnosis terlepas? Pengidap ADHD itu akan mengalami kesukaran dalam pelbagai fungsi kehidupan mereka. Ini termasuk pelajaran, sekolahan dan kerja mereka. Terutamanya kejayaan akademik akan terjejas kerana perhatian itu paling utama ya untuk pelajaran dan memori. Peluang CCA akan terhad kerana guru-guru mungkin akan mencalonkan kanak-kanak yang lain yang dianggap mungkin lebih bertanggungjawab dan sebagainya. Dan di tempat kerja pengidap ADHD boleh mempunyai prestasi yang tidak konsisten. Ini boleh mengehadkan kemajuan dan peluang mereka di tempat kerja. Okay, ADHD juga boleh menjejaskan fungsi sosial mereka. Rakan sebaya mungkin menganggap pengidap ADHD itu sebagai mementingkan diri sendiri atau mengganggu, menjengkelkan dan sebagainya. Oleh itu dia akan rasa dipulaukan oleh rakan-rakannya. ADHD pun boleh menjejaskan hubungan perkahwinan kerana pasangan mungkin menganggap mereka sebagai tidak bertanggungjawab atau tidak prihatin terhadap keperluan mereka. Kekurangan pemahaman tentang diri sendiri dan dari orang-orang sekeliling mereka boleh membawa kepada penurunan harga diri. Ini boleh menyebabkan kemurungan. Dan oleh kerana kesukaran dalam mengawal impuls, pengidap ADHD sering mengambil risiko atau membuat keputusan yang kurang terbaik. Ya. Kesimpulan, diagnosis awal boleh membantu kanak-kanak, ibu bapa, ahli keluarga dan sekolah memahami di mana keperluannya terletak dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menyokong perkembangan akademik, sosial dan psikologinya. Mendapatkan diagnosis pada masa dewasa juga penting kerana ia akan memberi pengidap ADHD penjelasan dan pemahaman mengenai kesukaran-kesukaran mereka yang dialami. Ia membolehkan mereka mengambil tindakan dan dapat sokongan tepat untuk menguruskan kekurangan yang diakibatkan oleh ADHD. Apakah cara-cara untuk mendapat pengesahan ADHD? Terdapat 3 cara ya. Yang pertama, ialah untuk berbincang dengan pihak sekolah. Guru-guru boleh merujuk murid itu kepada ahli psikologi pendidikan MOE untuk penilaian. Laluan kedua ialah untuk mendapatkan rujukan dari poliklinik untuk berjumpa dengan pakar psikiatri. Dan laluan terakhir ialah untuk terus ke pakar psikiatri atau psikologi dalam perkhidmatan swasta untuk penilaian. Apakah peranan pakar psikiatri dalam penyiasatan? Jadi pakar psikiatri akan membuat penilaian menyeluruh melalui temu bual. Mereka akan memberi tumpuan kepada kehadiran simptom-simptom ADHD pada masa dulu sebelum umur 12 dan juga semasa dan kesan-kesan mereka terhadap fungsi harian seseorang. Okey, serta memastikan sejarah kesihatan keluarga
because of the genetic component. Selanjutnya, mereka juga boleh merujuk kepada ahli psikologi untuk penilaian objektif. Apakah peranan ahli psikologi? Peranannya ialah untuk menjalankan penilaian objektif terhadap kognisi seseorang untuk melihat sama ada terdapat kelainan luar biasa berbanding dengan orang lain yang sebaya. Proses penyiasatan ini termasuk penilaian melalui kertas ujian berasaskan komputer serta temu bual secara mendalam bersama ibu bapa dan guru-guru. Selain kognisi, kesejahteraan mental juga dinilai oleh para psikologi ya. Okey, mendapatkan pengesahan ADHD awal iaitu pada masa kanak-kanak lebih baik ya daripada masa dewasa. Selalunya orang dewasa tidak akan ingat pada peristiwa-peristiwa yang dialaminya sebelum umur 12 tahun. Ingatan mereka selalunya tidak tepat atau tidak boleh dipercayai lah. Oleh itu pakar kesihatan sukar untuk mengesahkan bahawa simptom-simptom yang sedang dialaminya pada waktu dewasa diakibatkan oleh ADHD. Tetapi walaupun sukar, pakar kesihatan boleh bertemu bual dengan rakan sebaya atau mendapatkan maklum balas dari bos. Tetapi berapa ramai orang yang sanggup melakukan ini kerana bimbang dengan stigma yang akan dialaminya. Terdapat kemungkinan confirmation bias juga, di mana seseorang itu percaya bahawa dirinya menghidap ADHD setelah mendapatkan maklumat dari sumber-sumber yang tidak tepat seperti internet. Seseorang dengan confirmation bias akan percaya sangat bahawa dirinya menghidap ADHD dan kepercayaan ini akan menghalang para pakar kesihatan untuk membuat diagnosis yang tepat. Kerana ada masanya simptom-simptom yang dipercayai diakibatkan oleh ADHD adalah juga simptom-simptom lain yang boleh diakibatkan oleh gejala lain seperti kemurungan dan lain-lain lagi. Apa yang penting ialah untuk pergi berjumpa dengan para pakar kesihatan untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Bahagian terakhir dalam ringkasan ini ialah tentang pengurusan ADHD. Apakah peranan pakar psikiatri dari segi rawatan atau pengurusan? Tentulah perubatan yang boleh membantu mengawal perhatian dan tingkah laku. Terdapat banyak jenis ubat dan setiap seseorang itu berbeza ya. Jadi saya menggalakkan anda untuk berbincang dengan doktor anda untuk maklumat lanjut. Lagipun saya bukan pakar perubatan, oleh itu saya tidak boleh mengulas banyak tentang perkara ini. Apakah peranan psikologis dalam menguruskan ADHD? Selain dari membuat penilaian neuropsikologi untuk mengesahkan ADHD, pakar psikologi boleh memberi cadangan pembelajaran dalam bentuk laporan kepada ibu bapa dan sekolah. Dalam laporan ini akan terdapat strategi-strategi untuk membantu pembelajaran kanak-kanak. Kami juga boleh menyediakan perkhidmatan psikoterapi atau kaunseling untuk membantu masalah mengawal emosi dan tingkah laku. Sekarang saya akan berkongsi sedikit tentang strategi-strategi untuk menguruskan ADHD dalam aktiviti-aktiviti harian, pertamanya di dalam kelas. Ke tempat duduk itu adalah sangat penting ya. Sebolehnya pilihkan tempat duduk yang mengurangkan gangguan luaran untuk murid itu seperti di depan kelas. Dengan langkah yang ini, guru boleh berfungsi sebagai executive function mereka. Contohnya, guru boleh mengetuk meja dengan lembut untuk mengembalikan perhatiannya. Menggunakan alat seperti fidget cube atau alat-alat sentuhan yang tidak menghilangkan perhatian visual dan pendengarannya boleh membantu juga dengan fokus anak murid itu. Membagikan anak murid itu movement breaks untuk melepaskan tenaga atau menghilangkan perasaan gelisah boleh bantu juga. Ini termasuk menugaskan anak murid itu dengan kerja-kerja berasaskan pergerakan seperti mengumpul kertas kerja. Dari segi pembelajarannya, untuk guru-guru di sini atau ibu bapa, beri arahan langkah demi langkah dan secara konkret, ulangkan arahan utama, pastikan konsep-konsep pelajaran disusun secara tematik, menggalakkan playback iaitu mendapatkan pelajar untuk menerangkan konsep tersebut menggunakan perkataan mereka sendiri. Ini pun akan membantu dengan pemahaman mereka ya. Menggalakkan verbal mediation semasa bekerja. Okay, so menggalakkan dia cakap, okay, langkah 1 saya akan buat ini, lepas tu saya buat itu dan sebagainya. Menyediakan senarai semak visual dan menggunakan peta minda boleh membantu dengan pembelajarannya juga. Dari segi organisasi, pastikan meja tersusun dengan jelas, labelkan barang-barang di kawasan tersebut, pastikan barang-barang senang untuk diambil atau dicapai, gunakan timer,
untuk untuk bantu mereka mencari masa, dan akhirnya gunakan diary atau kalender untuk ingatkan maklumat yang penting. Untuk kesejahteraan mental, ibu bapa dan guru-guru digalakkan untuk memperhatikan tingkah laku kanak-kanak dan memberi pujian kepada tingkah laku yang baik sebab kanak-kanak itu dapat mengingatnya. Menggalakkan strategi berhenti, fikirkan, bernafas, teruskan. Stop, think, breathe and go. Teknik pernafasan secara mendalam boleh membantu mengawal emosi apabila beban kognitif terlalu banyak. Ajar mereka cara melabelkan emosi kepada anak-anak ni supaya dia boleh menyampaikan keperluannya dengan cara yang baik, so without having to act out. Dan berbincang bersama mereka situasi-situasi yang mencabar dan membuat rancangan untuk menguruskan situasi tersebut dengan yang baiklah. So planning ahead for tricky situations. Bagi para remaja, ibu bapa dan guru-guru juga digalakkan supaya jangan cepat menghukum mereka apabila membuat kesalahan. Oleh kerana kesukaran mengawal emosi sebab ADHD, mereka mungkin berkata atau melakukan sesuatu yang tak baik. Tapi kita harus bersikap sabar. Sediakan ruang selamat untuk remaja itu supaya mereka boleh meluahkan perasaan kerana agak sukar untuk hidup dengan ADHD. Berbincang bersama mereka mengenai tingkah laku yang boleh diterima dan apa yang tidak boleh diterima. Baik untuk mengadakan kontrak juga ya untuk para remaja di mana mereka memahami dan setuju dengan perkara-perkara yang harus diikuti dalam kontrak itu. Dan akhirnya untuk kesejahteraan mental secara amnya menjaga kesihatan amat penting, jadi pastikan cukup tidur, diet seimbang dan kerap bersenaman. Akhir kata, pengidap ADHD mampu untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Sokongan dan penerimaan dari orang sekeliling amat penting untuk pengidap ADHD. Mereka perlu diberi bantuan tertentu untuk menjalani kehidupan yang baik dan sejahtera. Okey, saya sudah tamat perkongsian ringkas ini. Harap anda mendapat manfaat. Kalau ada apa-apa soalan, saya boleh terima sekarang. Terima kasih Dr. Farah. Satu penyampaian yang amat benar saya rasa kerana Dr. Farah telah membentangkan isu-isu diagnosis, pengurusan dan juga tips-tips untuk menolong kanak-kanak yang mempunyai ADHD dan bagaimana kita boleh menolong mereka dari segi pembelajaran mereka. Okey, bagi yang ingin bertanya, sila typekan soalan anda di wadah Q&A ataupun soal jawab. Saya ada 3 soalan yang saya sudah highlight untuk dipertanyakan. Pertama sekali, apakah maaf ya. Maaf saya dah hilang soalannya. Sekejap. Okey. Maaf. Okey. Apakah kelebihan ataupun adakah kesan yang tidak baik jikalau kita mendapatkan diagnosis terutama sekali jikalau kanak-kanak itu mempunyai kesan-kesan yang ringan sahaja. That means simptomnya moderate lah. Okay, so this is the first question, is it? What are the advantages or disadvantages of getting a diagnosis? Okay, saya akan explain in English so I don't get the meaning lost. Okay, so kalau Kalsam, if you can help me translate later, that would be great lah. I think at the end of the day, with any condition, whether it's ADHD or whether it's any mental health issue, or even medical issues, even if you have borderline, right, you've got to weigh up the cost benefits. The benefits is obviously the person will understand a little bit more about their condition, and for that the understanding would help them take action and actually get the intervention and support that they need. So I mean that's one of the pros lah. In terms of repercussions in regards to the stigma, I think that's what you're trying to get at lah. I mean,
unless you have to declare it. I mean, I don't know. I mean, are there any repercussions of getting a diagnosis? From a psychologist perspective, no, because I focus on the individual and I focus on the individual's well-being. And if a diagnosis gives them a sense of meaning in their life, then I think that's a win already. Yeah. Okay, terima kasih. Jadi jawapan Encik Farah ialah kita harus weigh the benefits, kita perlu pertimbangkan adakah mungkin lebih membantu ataupun tidak. Dan saya rasa Dr. Kamal juga dalam ucapannya telah menerangkan bahawa mungkin jikalau keadaan individu itu lebih ditunjukkan permasalahannya lebih ketara di dalam bilik darjah, mungkin strategi pembelajaran lebih perlu diutamakan dahulu dalam segi intervention sebelum mungkin mencari jalan mencari penyelesaian dari segi medical. Is that what I say, Dr. Farah? Is that okay? Okay, maaf ya. Okay, soalan yang kedua, bagaimanakah kita boleh tahu seseorang itu mempunyai ADHD dan ia bukan kerana sifatnya, bukan kerana his character or his behavior? Yeah. So kita mesti go back to the criteria lah. Okay, so we need to make sure that there is consistency in the symptoms and how they present themselves. So it has to be very consistent in different settings. So it has to manifest both in school and at home, and even in situations where the person has a very keen interest in certain things. So if you're looking at sifat or character or attitude, right, most of the times it will be inconsistent because there will be some things where they will thrive in and they'll do really well, they can put their attention in, but then after that there'll be like other things where they want. It's pretty much like the rest of us. When we want something or we're interested in something, we're really good at it. But then when we don't like something, we're probably not going to pay attention to it. So it's the same thing. So for ADHD, unfortunately, what happens is that even though they're very, very genuinely interested in that, they still struggle with the attention. They still struggle with maintaining their interest, as in their motivation in that. So that's how you can sort of tease out, is this a motivational or attitude kind of thing versus if it's a disorder. Okay, terima kasih Dr. Farah. Mungkin saya juga boleh beri pandangan saya sebagai seorang ibu kepada seorang remaja ya. Memang pada mulanya apabila dia mendapat ataupun dia mendapat diagnosis, kita pun tidak pasti kerana sebenarnya bagi anak saya bukan dia jenis ADHD yang dihadapi ialah bukannya jenis hyperaktif. Dia lebih kepada inattentive. Jadi dan sebenarnya kita membawa dia kita merujukkan dia kepada doktor bukan kerana tanda-tanda ADHD tetapi perkara lain. Tapi apabila diagnosisnya ialah ADHD, jadi kita pun berasa hairan ya. Tapi kerana diagnosis dia dikirakan mild dia mempunyai mild ADHD, jadi pada mula kita tidak mengambil perhatian sangat. Tapi apa yang saya dapati ialah jikalau sifatnya berbentuk mild dia ada kemungkinan mempunyai comorbidity yang lain. Jadi mungkin ada juga satu soalan mengenai ini yang Dr. Farah boleh jawab. Tapi untuk anak saya misalnya dia mempunyai dyspraxia. Jadi motor coordination skill dia tidak begitu baik. Dan pada mulanya kita cuba fikirkan mungkin ini sesuatu yang dia akan berubah apabila dia besar nanti. Tetapi sebenarnya permasalahan ini akan ikut dia apabila dalam pembelajaran dia juga. Misalnya apabila dia membuat soalan-soalan matematik, dia tidak dapat memproses soalan itu dengan secara sistematik. Sama seperti jika dia tidak boleh mengatur diri dia dalam gross motor skills, apatah lagi dalam segi mental. Jadi ini pada saya adalah ini memberi kita
a good reason lah untuk mendapatkan diagnosis, even though gejala-gejala dia mungkin disifatkan ringan. Dan pada soalan yang sama ada ia salah satu sifat ataupun betul-betul kerana ADHD, Dr. Farah ada sentuh berkenaan sama ada kondisi yang dia hadapi itu konsisten dan ia sama ada di sekolah ataupun di rumah. Tapi saya juga ingin kongsi ada satu perkara seperti Jadi salah satu perkara yang pada mulanya orang mengatakan terhadap kanak-kanak ADHD ni ialah kenapa dia bila tengok komputer dia boleh fokus tapi bila suruh belajar dia tak boleh fokus. That means dia sengaja kan, ia bergantung kepada minatnya. Tapi ini sebenarnya apabila saya baca lagi, ia actually bergantung kerana dopamin. Kerana kesan dopamin dalam otaknya apabila seseorang itu menghadapi ataupun membuat sesuatu yang dia sukalah. Jadi ini adalah salah satu cara yang kita boleh membezakan antara sifat dan juga keadaan ADHD. Maaf, saya rasa tidak ada masa lagi. Okey, mungkin ada satu. My youngest son is diagnosed with autism at a young age and diagnosed with Williams syndrome. Can ADHD be associated with both this condition? ADHD can be associated with a host of neurodevelopmental issues. That's the short answer. Yeah, can be associated. Best to get it checked if you're very concerned. If it's adding on to the complications from the other two difficulties, then I think it's best to get it assessed so that you can get the right sorts of interventions. Terima kasih Dr. Farah. Okey, jadi sekarang kita perlu akhirkan sesi Q&A buat masa ini dan pergi ke penyampaian yang seterusnya. Okey. Terima kasih Dr. Farah. Jadi ahli panel seterusnya ialah Puan Tahira Muhammad. Dia akan berkongsi perjalanan beliau sebagai ibu kepada kanak-kanak ADHD. Beliau adalah seorang yang saya amat kagumi kerana dia adalah ibu kepada 9 orang anak, 7 daripada mereka berkeperluan khas. Walau bagaimanapun dia merupakan penyokong ibu bapa ataupun parent advocate yang terlibat secara aktif dalam isu-isu berkenaan golongan keperluan khas dan kesihatan mental. Terlebih lagi kerana 2 anak dia juga mempunyai ADHD, dia juga bermain peranan sebagai sukarelawan Unlocking ADHD. Puan Tahira juga pengasas halaman Facebook Understanding OCD Singapore. Okey, jadi saya serahkan kepada Puan Tahira. Terima kasih Kasum. Next slide. Okey, sebagai ibu kepada 2 remaja lelaki dan perempuan, saya dapati ada perbezaan ADHD di antara mereka berdua. Di slide 1 ni, anak lelaki saya didiagnosis pada umur 9 tahun, manakala anak perempuan saya pula pada umur 11 tahun. Anak lelaki sebenarnya dia 3 kali ganda didiagnosis berbanding dengan anak perempuan kerana simptom mereka lebih ketara. Namun ia tidak semestinya anak lelaki lebih ramai mengalami ADHD. Anak perempuan saya dia lebih hyperaktif dari abangnya. Ini memecah stereotip bahawa anak lelaki selalunya terlampau aktif dan bukannya anak perempuan. UN slide. Okay. Ini berjumpa dengan pakar.
Berjumpa dengan pakar pun ada perbezaan ya. Anak perempuan saya hanya perlu berjumpa dengan seorang saja pakar, manakala anak lelaki saya perlu berjumpa dengan 3 pakar sepanjang 18 tahun hidupnya. Ini kerana anak lelaki saya bukan seorang yang aktif, jadi dia perlu menjalani terapi cara kerja atau occupational therapy. Perasaannya yang membuat yang anak lelaki saya rasakan membuat dirinya berasa rendah diri, bimbang dan tidak yakin. Oleh itu, dia juga perlu berjumpa dengan seorang ahli psikologi keluarga untuk membantu mengurus perasaan dan fikiran apabila dilanda masalah dalam kehidupannya. Jadi kedua-dua anak saya disyorkan untuk mengambil ubat Ritalin oleh doktor mereka bagi membantu supaya memberi tumpuan sepenuhnya ketika berada di sekolah lah ataupun di rumah untuk buat kerja sekolah. Anak perempuan saya boleh merasakan keberkesanan ubat tersebut, tapi abangnya pula berasa bahawa ubat tidak banyak membantu. Jadi sebenarnya bila kita mengambil ubat saja tidak mencukupi. Ia perlu disokong dengan berjumpa dengan seorang ahli psikologi pendidikan atau educational psychologist agar mereka dapat belajar dengan lebih baik dan berkomunikasi dengan lebih efektif dalam situasi yang berbeza, terutama sekali ketika menjalankan kerja sekolah. Slide. UN slide. Okay, setiap anak berbeza cabaran hidupnya. Ini memandangkan anak perempuan saya seorang yang extrovert, dia lebih yakin, suka berkawan dan tidak sabar diberikan tugas kepimpinan atau leadership role di sekolah. Anak lelaki saya pula seorang introvert. Jadi sejak kecil lagi dia mempunyai keyakinan diri yang rendah, kurang berkawan dan mempunyai proses pemikiran yang perlahan. Jadi gurunya memberikan tugas kepimpinan kerana dia masuk MPCC dulu, tapi dia akan mengelaklah kalau boleh dia tak suka kalau nak buat tu. Namun begitu dia adalah seorang pelajar yang mematuhi arahan dan suka membantu. Slide. Okay, komunikasi dengan sekolah amat penting sekali ya. Selain dari menyediakan beberapa salinan laporan perubatan untuk guru-guru, saya juga menyediakan profil peribadi anak saya dengan aplikasi Canva agar ia dapat dibaca dan disimpan oleh guru-guru mereka sebagai rujukan masa depan. Di profil peribadi anak saya tu saya letak latar belakang keluarga, kekuatan dan kelemahannya, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, dia punya bakat, talent dan sebagainya. Okey, di slide yang tertera ni, persamaan yang kerap berlaku di kalangan kanak-kanak ADHD adalah antara sebab ibu bapa mendapatkan penilaian diagnosis. Jadi kedua-dua anak saya, mereka berdua tu sering termenung ketika kelas dijalankan kerana mata pelajaran yang tidak menarik minat mereka tu. Jadi mereka mudah lupa apa yang disuruh. Oleh itu saya akan bantu mereka di rumah dengan memecahkan arahan kepada beberapa bahagian lah secara lisan ataupun di atas kertas. Tapi saya lebih suka menggunakan menulis di atas kertas kerana kaedah maklumat visual lebih bertahan lama dan memberikan gambaran yang lebih jelas lah kepada anak kita. Jadi apa yang saya perasan, kedua-dua anak saya ni kadang-kadang mengalami sakit migrain jika mereka memaksa diri untuk berusaha dengan lebih kuat lah. Jadi mereka perlulah berehat sebentar sebelum menyambung tugasan mereka. Slide. Okay. Jadi ini ada 6 ya, selepas membaca dan kajian, saya mengajar kemahiran daya tindak atau coping skills yang berikut kepada anak-anak saya. Nombor 1, saya mengajar mereka mendidik diri untuk lebih bersabar dengan hobi-hobi seperti origami dan melukis. Nombor 2 pula, mereka belajar kemahiran baru seperti menjahit, membuat kek dan berkebun. Seterusnya, agar mereka sentiasa mencari sesuatu yang positif dalam setiap situasi yang sukar. Nombor 4,
dengan membaca kisah kejayaan individu ADHD agar mereka kekal berinspirasi. Nombor 5, supaya mereka dapat berdepan dengan cabaran lantas mencapai matlamat mereka. Yang terakhir, untuk membolehkan tumbesaran sihat bagi jasmani dan minda mereka. Okay, slide yang terakhir bagi saya, daripada saya. Okey, sebagai seorang ibu, sudah pasti saya nak yang terbaik untuk anak-anak. Jadi ini termasuk meningkatkan kemahiran keibubapaan seperti berikut. Nombor 1, saya menghadiri program keibubapaan seperti Triple P dan juga bengkel ibu bapa yang lain. Nombor 2 pula, membeli atau meminjam buku ADHD. Seterusnya, saya menyertai parent support group di sekolah anak saya, atau ada juga di Facebook, WhatsApp dan juga Telegram. Nombor 4, ada juga banyak informasi berkaitan ADHD seperti yang berikut di slide. Nombor 5, bahasa cinta adalah atau love language adalah untuk memenuhi keperluan harian mereka. Ia dapat membantulah saya sebagai ibu mereka. Yang terakhir, untuk mengetahui apa yang mereka suka dan tidak suka. Ya, itu saja sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Tahira. Okey, kini giliran Puan Nur Syamimah Muhammad Syafawi. Beliau juga merupakan sukarelawan Unlocking ADHD yang saya baru kenali beberapa minggu ini kerana dan saya amat hargai usaha beliau membantu saya dalam menunting terjemahan bahan-bahan penulisan laman dalam bahasa Melayu. Syamina merupakan seorang mahasiswi universiti di Malaysia dan dia akan berkongsi pengalamannya menghadapi cabaran ADHD dari sudut seorang belia. One slide. Okay. Hai, selamat malam semua. Okay, saya seperti Puan Kalsum terangkan, saya mahasiswa di Malaysia. Jadi saya akan berkongsi pengalaman saya mendapatkan diagnosis ADHD di hostel kerajaan di Malaysia. Jadi untuk di Malaysia bagi keadaan kesihatan mental, seseorang tu perlu dirujuk ke Jabatan Psikiatri Hospital. Jadi langkah pertama yang saya buat adalah saya pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan. Saya maklumkan pada jurawat di kaunter pendaftaran untuk mengisi borang penilaian ujian DAS. Jadi selepas tu saya dipanggil masuk ke bilik doktor nilai untuk jumlahkan skor dan ada sedikitlah soal jawab ringkas macam kenapa datang, lepas tu apa perasaan, apa tujuan sebenarnya datang semua tu. Kemudian doktor di klinik kesihatan akan sediakan surat rujukan ke Jabatan Psikiatri Hospital. Kat situ nanti dia beri tarikh temu janji lah. Kemudian semasa di Jabatan Psikiatri Hospital, saya bernasib baik sebab hari saya pergi ke klinik kesihatan, hari itu juga saya pergi ke Jabatan Psikiatri Hospital. Jadi pada hari sama tu saya jumpa doktor. So pada temu janji pertama tu doktor cuma nak tahu keadaan saya, nak tahu sejarah saya punya keluarga, saya punya kesihatan mental sebelum ni, di mana saya ada didiagnos dengan sakit lain. Jadinya so pendekkan cerita, semasa temu janji kedua, saya masa tu sedang semester pertama di universiti. Di temu janji kedua tu saya mengadu dekat doktor, saya cakap saya stres sangat sebab saya tak boleh fokus dalam kelas. Saya kata kelas 2 jam tapi saya boleh fokus hanya sampai 15 minit. Tapi kelas tu 2 jam online. Jadi saya macam tertekan sangat sebab saya fikir orang lain yang normal boleh faham terus dalam kelas, tapi saya kena guna waktu saya sendiri yang patut saya rehat untuk belajar semula. Jadi tapi semasa saya tengah mengadu tu doktor
perhatikan saya punya bukan body language, maksudnya gerak geri badan saya tu. Dia tanya, sejak bila start buat macam ketik-ketik tangan dia, betul? Saya cakap, saya tak pernah perasan. Sampai doktor tegur baru saya perasan. Lepas tu kat situ doktor dah start tanya, bila dia tanya pasal yang sejak bila tu saya dah tak dapat jawab. So next question dia, dia tanya, masa kelas ada tak macam ni yang tak boleh fokus? Lepas tu saya cakap, bila fikir semula ada, macam bila dalam kelas tu, sebab kelas ramai, lepas tu saya belajar jenis duduk tengah sebab duduk depan macam dekat sangat lah pula dengan lecturer kan. Jadi tapi saya kan selalu macam ni, saya tengok je tapi saya tak faham. Tapi untuk subjek yang memerlukan pengiraan, saya selalu dapat tangkap. So jadi saya tak pernah perasan sebab saya bukan pelajar yang boleh kira cemerlang lah time sekolah dulu. Nobody perasan gejala ADHD saya tu. Tapi bila dah masuk universiti baru lepas tu kelas online baru saya perasan semua ni, cepat lupa, tak boleh fokus. Lepas tu saya sebenarnya kerap sangat rasa gelisah, rasa macam nak meletup jantung tu. Next. Okay, so diagnosis saya ni, sebelum diagnosis, dia semua yang perasaan saya rasa ni atau keadaan ni ada bersangkut paut. Jadi macam saya perasan saya tak boleh ikut jadual, kira macam kan normal advices adalah buat checklist, buat to do list. Saya buat tapi jarang sekali lah saya boleh buat. Lepas tu kalau saya duduk pun nak buat, saya akan fikir mana satu nak buat dulu. Saya jarang sangat saya boleh tetapkan priority, keutamaan saya tu. So tapi bila saya boleh buat checklist tapi saya tak boleh follow pula, mula rasa macam teruk sangat ke diri ni. Lepas tu sampai give up, macam memang teruk kot. Lepas tu sampai rasa macam dah tak boleh buat apa-apa lah, memang macam saya kata beyond to fixable lah macam tu. So tapi lepas didiagnosis baru saya faham, oh rupanya samanya ADHD. Oh patutlah sama ni macam ni. Lepas tu the moment saya dapat tahu saya ada ADHD, saya jadi lebih lembut pada diri saya. Macam bila something yang bagi saya failure lah. So instead of saya rasa marah atau kecewa, saya macam okay, tak apa. Kita buat lagi sekali nanti. So saya rasa macam saya bersyukur saya dapat tahu diagnosis saya ni sebab so bila saya mula baik pada diri, saya lagi faham. Lepas tu dia punya impact dia tu saya confident sebab saya macam okay, saya tahu benda ni boleh settle, macam tu boleh manage. So yang paling saya nampak adalah minda saya tu jadi jelas lah, saya boleh fikir okay, sebab macam ni, sebab tu jadi macam ni. Okay, the next slide. Okay, ni perubahan paling ketara saya nampak. Okay, ada tiga skop, tiga aspek. Gaya hidup, cara belajar dan saya mula memahami gejala lah. So gaya hidup ni lebih produktif tu maksudnya saya tahu saya tak boleh buat banyak checklist. Jadi saya tetap nak bangun pagi, and saya sebenarnya boleh bangun pagi awal dan boleh terus cari sarap dulu. Saya selalu tetapkan kat minda saya, okay, bangun pagi, makan ubat, cari sarapan. Lepas tu kalau sempat, pergilah jalan dekat neighborhood 1 jam lebih macam tu, baru balik. So lepas saya buat benda macam tu, baru saya baca okay, saya boleh mulakan hidup saya hari ni macam tu. So lepas tu yang cara belajar, saya dah mula faham lah cara belajar saya tu. Saya ada dua, saya kena visual dengan audio serentak. So kalau visual je saya kan zone out, tak nak, macam terus kosong lah kepala tu. Kalau audio, saya lambat nak proses, tak dapat tangkap. Macam contoh satu ayat tu ada 5 kataan, saya mungkin lopong-lopong nak tangkap tu lah. So bila cara belajar tu audio dan visual,
eventually saya akan ingat sebenarnya for long term jugalah, walaupun macam kadang orang tanya serentak time tu juga saya tak ingat lah, tapi bila saya duduk seorang saya saya ingat lah subjek-subjek semua tu. So yang lepas tu bila dah dapat diagnose, saya dah mula faham, saya tak faham lagi gejala saya macam bingung-bingung lagi. So satu hari tu saya macam rasa down sangat. So saya buka YouTube, saya cari ADHD women. Sekali keluar ni unlock ADHD punya video. Lepas tu saya tengok, lepas tu saya macam sama ni saya ada. Lepas tu so bila saya masuk website tu saya baca macam patutlah rasa macam ni. So kat situ dari pembacaan saya, lepas tu bila saya join jadi sukarelawan, macam selalulah bincang, tanya. So saya rasa tak malu. Macam tak rasa keseorangan lah sebenarnya. Okay, so next slide. Okay, ni banyaklah cara mengurus saya, tapi yang saya pin dengan warna merah tu yang banyaklah yang bantu. So first of all memang saya akan ambil ubat. Saya cuba untuk ambil waktu yang sama, so macam dalam pukul 7 sampai pukul 8 macam tu saya ambil. Lepas tu ubat saya 6 jam dia punya tempoh. So dah by noon tu dah cantik lah untuk saya makan ubat lagi sekali. So by petang dah wear off. So sebab ubat tu dia tak buatkan saya ngantuk. Jadi saya kena makan, saya kena pastikan ubat saya wear off petang. Kalau malam saya tak tidur, nanti saya anxious jadi waktu malam. Lepas tu memandangkan saya online di rumah, study online di rumah, saya make sure meja saya tu tak banyak barang. Saya mula tak perasan sampai satu hari tu ayah saya cakap, apa kata kita akak cuba kurangkan barang kat meja, sebab sebelum saya letak buku lah, letak stationery apa. So sekarang, bila saya susah sekarang, saya cuma ada lampu, laptop, iPad dengan stationery yang betul-betul penting je saya letak atas meja tu je. Tak boleh banyak. So tapi memang bantu. Saya macam saya tak fikir banyak benda. Lepas tu air botol pun saya cuma letak di belakang sebab saya duduk kat kursi, saya sangkut kat kursi. Lepas tu fidget toy. Fidget toy ni sangat bantu untuk fokus dan juga bila saya rasa gelisah. So fidget toy tu saya rasa bila saya menggerakkan tangan fidget kan, tapi tak bunyi. Mungkin bunyi tapi bunyi dia tu macam subtle sangat, sikit-sikit je bunyi dia. Jadi so bila tangan saya gerak tu saya akan kurang rasa gelisah. Eventually saya akan fokus. Body doubling pun saya adalah macam buat Google Meet dengan kawan sekelas ke kawan lain. Just teman untuk buat kerja je, tak bercakap, tak ada apa, senyap, tapi saya tahu dia ada kat situ. Last kali ibu bapa lah, memang ibu bapa saya jadi reminder kedua kat rumah saya selain handphone. So macam mak saya akan tanya, Kak dah makan lo ubat? Kak dah sarap tu? Kak dah makan tengah hari? Macam tu. Dia reminder macam tu. So itulah saya punya perkongsian. Yang konsep tiada di pandangan atas yang dia berkait dengan hindari gangguan di ruang kerja. Lepas tu paling penting benarkan diri, berehat dari masa ke semasa. Saya dulu jenis yang push diri sendiri macam buat sampai habis. Tapi bila saya realise yang saya tak boleh guna style yang orang kata Pomodoro tu yang setiap 20 minit rehat kan. So saya tak boleh guna tu. So saya buat bila saya rasa macam penat saya akan berhenti, keluar bilik, lepas tu sambung. Lepas tu dengan rutin ringkas memang perlu. Macam saya cakap tadi, rutin ringkas saya adalah saya bangun pagi saya fikir ubat, sarap, exercise sikit, baru saya fikir nak buat apa one by one. Lepas tu satu kerja satu masa tu dia ada dua cara, satu kerja satu masa dengan mempelbagaikan kerja. Tapi still bagi saya, cara saya adalah satu kerja satu masa. Maksudnya kalau contoh saya tengah buat subjek A, lepas tu tapi saya ada nak kena cari info contoh pasal subjek B. So saya akan tutup dulu subjek A, lepas tu 5 minit seterusnya, contoh dah setengah jam, saya rehat, lepas tu saya masuk pula subjek B punya kerja. Lepas tu bila saya kata nak rehat, lepas tu saya tutup, lepas tu baru saya sambung balik subjek A. So itu maksud saya lah one by one yang kerja satu masa. Kalau yang dalam tengah buat subjek A, lepas tu buat subjek B tu memang macam otak tu saya tak tahu nak fikir apa lah. Penuh gila. Okay, tu je.
Terima kasih Syamina. Okey, Syamina ni kita panggil dia dengan gelaran manja Min Okey, Yen. Kita buka panel sesi soal jawab. Jadi kembalikan spotlight kepada ketiga-tiga panel kita. Okey, Dr. Farah, sudah? Okey, terima kasih. Okey, ada beberapa soalan yang saya ingin tujukan live walaupun ada yang sudah dijawab untuk Dr. Farah. Saya ingin tanyakan soalan ini kerana ada keprihatinan terhadap pengambilan ubat perubatan medication ADHD kerana kesan-kesan mereka. Jadi saya ingin tanya apakah nasihat Dr. Farah dalam hal ini. Pertanyaannya ialah saya mempunyai anak saudara yang menghidapi ADHD. Beliau mengambil ubat dan terapi tetapi tetap violent dan selalu ingin membunuh diri. Bagaimana cara ataupun tempat kami boleh merujuk untuk membantu beliau? So I think I answered it. Jadi tanpa maklumat yang secara mendalam tentang anak saudara, my only comment is untuk bersabar because kesukaran mengawal emosi memang mencabar untuk pengidap ADHD dan keluarga juga because they are on the receiving end of the difficulties with regulating the emotion lah. I think just continue to support the person and the family. With regards to this, I don't know what's the age of this person. I don't know how long this person has been going for therapy. I don't know how long this person has been on medication on. So I really can't comment as much on the person, but what I can say is that even with therapy, it does take time. You can't just automatically assume that a person who goes to see a psychologist or with suicidal thoughts, for example, will automatically come out of the therapy sessions and not have those suicidal thoughts. It takes time. So again, I don't have much history about the person, but what I can say to the family member, and I think good on you for coming for this session actually to learn more about this as well. But what I can say is just continue to support the family as much as you can, especially the person, because the person, if this person had a choice, does not want to be violent. It's just that they don't know how to really manage that emotion. So they're really in a lot of distress. So be as supportive as you can be as patient as you can be. I think with regards to violence, just make sure the person is safe. Make sure that the family members are safe as well when the person goes into these kinds of emotional outbursts lah. Dr. Farah, adakah kemungkinan yang sikapnya ataupun tingkah lakunya belum terurus atau kerana mungkin dosage perubatannya belum stabil ataupun Yeah, I can't comment on that. So as I mentioned, saya bukan ahli perubatan ya. I'm not a medical doctor, so I do not want to comment on medication and about dosages. I probably know as much as you all probably do. You probably know even better. For those of you who have children or who yourselves have ADHD, I think you would know better in terms of medication. So it's really hard to comment on this case because I really don't know as much history. Sorry about that. Tahira, ada apa-apa untuk menambah kalau dalam hal ini if you know macam dari segi berdasarkan pengalaman orang lain bagaimana? Mengenai ubat? Ya. Ya. Okey, anak saya yang perempuan dia ada mengambil Ritalin lah. Jadi Ritalin tu pada mulanya doktor nasihatkan dia untuk mengambil ubat for the first 2 weeks untuk 2 minggu yang pertama untuk mengambil separuh dulu sebagai permulaan. Selepas 2 minggu tu baru dia ambil 1 biji pil. Separuh pil tu Ritalin tu sebenarnya boleh merangkumi 4 jam lah fokus. Jadi kalau biji pil tu untuk 8 jam. Tapi ada side effectnya bila makan ubat Ritalin ni. Dia punya degupan jantung rasa kencang macam heart palpitation. And then itu sajalah side effect yang dia alamilah. Tapi fokusnya bertambah baik. Jadi walaupun sudah selepas 2 minggu dia perlu makan sebiji kan, jadi saya beritahu anak perempuan saya, kata okey tak apa, kita teruskan makan separuh saja biji, maknanya separuh biji sebelum ke sekolah di rumah ambil separuh pil, lepas tu bila pulang ke rumah ambil lagi separuh pil untuk hari tersebut. Jadi dia boleh fokus pula ketika buat kerja sekolah di rumah. Ya.
Terima kasih Tahira. Syamina, are you on medication? Ya, saya pun dengan Ritalin, asalnya saya punya dosis separuh, maksudnya 5 miligram. Tapi side effect dia teruk. Saya mual yang sangat-sangat teruk. Tapi bila saya disarankan untuk makan ubat selepas makan something. So bila mual tu saya jadi muntah balik semua benda. Lepas tu palpitation pun teruk and to the point handshaking. Jadi bila semua jadi macam tu, saya tak boleh fokus sebenarnya. So bila saya jumpa doktor sekali, saya bagi tahu isu ubat saya tu, lepas tu dia turunkan jadi suku. So 10 suku dalam satu biji jadi potong 4 lah macam tu. So 6 jam yang tu baru saya okey. Memang membantu saya fokus. Bila saya makan tu saya rasa macam world is brighter, mind is clearer, tu boleh siapkan kerja. Cuba bila dah nak wear off tu sebab dia 6 jam, baru saya rasa macam term dia panggil crash yang saya macam tiba-tiba rasa kosong kepala tu. Macam tu. Okay, terima kasih Min. Okay, buat Tahira pula ada soalan, bagaimana saya ingin bijak mengurus emosi bila saya dalam keadaan lelah untuk mengajar pelajar ADHD? Okay, sorry. Maaf ya. Okay. Terima kasih di atas soalan yang dikemukakan kepada guru tadi. Okay, kita sering terlepas pandang bahawa guru juga boleh mengalami burnout ketika dalam kelas dan memerlukan sokongan mendidik pelajar ADHD. Jadi saya ada 3 tips lah untuk guru yang mengajar pelajar ADHD. Itu yang pertama, jangan sesekali abaikan kesejahteraan diri ataupun self-care. Terus melakukan perkara yang kita sukai lah. Dan kedua, dapatkan sokongan dan kerjasama dari allied educator dan juga ibu bapa pelajar tersebut. Jadi kerja sekolah mereka tak adalah sampai berlarutan sampai sebulan ya, tak habis. Okay, dan poin ketiga yang terakhir, saya suka syorkan kita perkasakan diri dengan ilmu kerana di laman web Unlocking ADHD dan juga sebuah lagi laman web attitude.mac.com ada banyak tips saya berguna untuk pendidik dan juga ibu bapa. Jadi begitu juga dengan buku-buku yang boleh kita beli ataupun pinjam dari perpustakaan. Buku-buku yang disyorkan membaca boleh didapati di theunderratedteacher.com lah. Ya, itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Tahira. Jadi untuk persoalan yang lagi satu juga, cara-cara menangani murid yang mempunyai ADHD secara selamat di dalam kelas juga boleh rujuk kepada bahan-bahan yang Tahira sudah katakan tadi. Okay, okay Min. Okay, I nak tanya you. Okay, Min baru menerima diagnosis pada masa ujian ni. Oh, Disember. Okay. Disember. Jadi berapa bulan yang lalu. Okay. Jadi sekarang Min sudah sudah di peringkat belia lah. Jika Min fikirkan kembali apa yang mungkin Min rasa mungkin berbeza jika Min telah mendapatkan diagnosis ni lebih awal lagi? Katakan pada awal remaja ataupun di peringkat sekolah rendah. Sejujurnya saya susah nak ada yang orang kata dulu kawan baik sebab tak tahulah, saya tak tahu kenapa tapi saya macam mungkin sebab cakap sangat dulu. So macam ada juga kawan kata banyak cakap lah Mina dia macam tu lah. Tapi some other friend enjoy sebab they say me cheerful. So I always bright the room macam tu. But for myself, I selalu rasa I'm not fit in the group. Tak, saya rasa macam walaupun they welcome me warmly, I still rasa macam ada gap. So
So masa tu sebab tak tahu ada ADHD, so tak faham macam nak uruskan emosi. Oh, one thing about ADHD kan emosi kuat kan. So bila sekarang dah faham, oh ni ADHD, oh saya kena uruskan saya punya emosi. Saya kena cakap diri, okay sebenarnya ni perasaan sendiri. Orang okay je dengan kita macam tu. So sekarang ni saya cuba juga lah berkawan. Macam saya perasan kalau benda selain kerja, macam saya dalam kelab, saya tak rigid tapi saya macam cakap tu tak ada emosi. Tapi bila luar daripada tajuk kerja tu, diorang have fun lah borak dengan saya. So nak kata kawan tu okey lah, macam borak-borak macam tu boleh lah. Tapi untuk saya buka diri untuk faham, untuk bagi orang betul-betul faham macam tu, saya takut lagi lah sebenarnya. Adakah perubahan dari segi hubungan sosial sebelum dan selepas diagnosis? Adakah apa-apa masalah dengan kawan-kawan ataupun lecturer di sekolah dan sebagainya? Nak kata masalah tu tak sure sebab macam saya cakap saya jenis yang cakap tak ada emosi. So orang tak nampak, mungkin orang just rasa saya ni serius macam tu je lah. Tapi siapa yang betul-betul, siapa yang pernah borak tepi kat saya tu macam tahulah saya ni apa cerita pun boleh layan macam tu. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi satu soalan rupanya. Okay. Apakah nasihat Min kepada belia-belia lain yang mempunyai simptom-simptom seperti Min? Bila dah perasa simptom, kalau tak yakin nak pergi klinik kesihatan, boleh cuba approach kaunselor universiti atau sekolah dulu. Tapi kalau macam respon, ada some kaunselor macam saya juga mengalami lah, macam kaunselor tanya balik, perlu ke nak bagi tahu pensyarah ke apa Jadi saya agak down juga masa tu, tapi saya kena advocate untuk diri sendiri juga lah. Sebab tu saya cari juga support group macam ni. Saya jumpa lagi ADHD. Lepas tu so bila dah tahu ada simptom, memandangkan Malaysia ni nak didiagnose dengan ADHD, kena pergi klinik kesihatan dulu, baru pergi hospital. Bawa sendiri. Memang kira rezeki lah dapat doktor di klinik kesihatan yang memahami, yang empati lah orang katakan. Tapi kalau baca ni, first thing first, dapatkan dulu diagnosis. Lepas tu baru dapat, lepas tu treatment dengan terapi apa tu akan follow lah semua tu. Okey. Soalan untuk Dr. Farah. Saya baca tentang RSD. Tak tahu apakah ini RSD. Adakah ia simptom utama ADHD? Minta maaf, saya pun tak tahu RSD. Okey. Alright. Okay, tak apa. Mungkin kalau ingin memberi penjelasan apa itu RSD, boleh naikkan sekali lagi soalannya. Okey, untuk Tahira pula bagaimanakah Tahira, actually ada dua soalan. Okey, satu, peranan Tahira sebagai seorang ibu kan. Bagaimana Tahira sendiri mengatasi cabaran mengawal emosi sendiri sebagai ibu kepada anak-anak yang berkeperluan khas dan ADHD khususnya? Banyak praktis. Ya, banyak praktis. Tapi okay, selain daripada praktis ilmu tu memang banyak membantu saya lah. Kerana bila saya tak faham kan apa yang sebenarnya berlaku, kenapa anak saya berkelakuan begini di sekolah ataupun maupun di rumah. Jadi dengan ilmu yang saya dapati daripada buku-buku ataupun laman web ataupun daripada perkongsian bersama ibu bapa ADHD yang lain, daripada situ saya belajarlah bagaimana saya boleh bantu menguruskan anak saya tu bila mereka sama ada mereka di sekolah ataupun di rumah. Dan selain daripada tu kadang-kadang guru pun ada berjumpa dengan saya bagaimana untuk tolong bantu anak saya tu buat homework ke apa. Jadi macam jadi seperti anak lelaki saya tu, dia boleh belajar dengan sendirilah. Tapi bagi anak perempuan saya perlu duduk di sebelahnya sampailah selesai habis sekolahnya. Kerana walaupun dia ada handphone, laptop untuk bantu dia, tetapi kadang-kadang dia punya
dia kurang jelas bagaimana untuk mencari informasi sesuatu informasi untuk menghabiskan kerja sekolah, dan kita ada di sebelahnya juga untuk menjaga masa, jadi tak terlajak waktu. Ya. Okay, terima kasih. Soalan seterusnya ialah bagaimanakah Tahira membuat pertimbangan antara kanak-kanak yang anak-anak Tahira yang menghadapi cabaran ADHD dan mereka yang tidak? Kerana tadi ada soalan mengenai adakah ini ADHD ataupun ini behavior dia, okay? Perangai dia begitu. Jadi bagaimana you buat pertimbangan bilakah Tahira akan mendisiplin dan bilakah tidak, dan bagaimana you menguruskan this dynamic antara adik-beradik. Kalau mungkin untuk anak yang ada ADHD itu kalau Tahira macam membiarkan saja kelakuan kelakuan yang macam yang tidak elok lah kan. Anak-anak lain tengok dan lihat, alamak, ibu ni macam tak adil. Jadi how do you manage this? Okay. Ya, okey. Kadang-kadang kita boleh rasa bingung bila nak mendidik ataupun nak disediakan anak kita yang ada ADHD tu. Okay, jadi kita perlu dengan ilmu yang ada tu, jadi kita boleh dapat, kita boleh recognize atau kenali apa perbezaan, sama ada itu adakah itu perbuatannya ataupun dari simptom daripada ADHD-nya. Jadi kalau anak saya itu kurang orang kata perangainya atau akhlaknya tidak baik, saya perlu menegurnya dengan secepat mungkin. Jadi agar saya tidak lupa, dan begitu juga macam orang kata nip in the bud dengan serta-merta, jadi anak tu tahu sama ada berkeperluan khas maupun tidak. Kalau mereka membuat sesuatu salah sama ada di rumah ataupun di luar, kita perlu mengajar mereka lah apa strategi tersebut. Okay, katakan mereka ada let's say meninggikan suara di sekolah sampai kawan tak nak bersekolah, sampai kawan tak nak berkawan dengannya dan sebagainya, satu miskomunikasi sebagai example lah, sebagai contoh. Okay, jadi kita ajar anak kita tu macam mana nak dia punya cara yang terbaik lah untuk dia pulihkan persahabatannya dengan kawannya sudah. Okay, jadi macam kita ajar okay, kita perlu minta I have to know lah macam sebenarnya apa terjadi, dan lepas tu mungkin minta maaf. Okay, kalau anak saya, selalunya saya dah jelaskan lah kepada anak-anak saya umur 9-10 tahun, mereka dah tahu apa yang yang salah dengan betul lah. Jadi daripada situ mereka dah tahu okay, sebenarnya mereka ada ADHD ataupun autisma ke gitulah. Jadi daripada situ kita pulang pada mereka sama ada mereka ingin berkongsi maklumat itu dengan kawan-kawan mereka. Tapi daripada awal lagi, setiap tahun akademik pada bulan Januari saya sudah berkongsi kepada semua guru-guru mereka, kerana guru-guru mereka adalah keluarga yang keluarga away from home lah, jauh dari rumah. Mereka ada guru-guru tu yang mendidik anak kita yang bantu jaga anak kita di sekolah. Jadi open komunikasi tu penting antara ibu dan antara ibu bapa dan guru-guru anak kita. Jadi kita teruskanlah, kalau apa-apa sering bertanya soal ke apa, dan jangan orang kata buruk sangkalah dengan guru. Kadang-kadang anak kita macam buat ada kesalahan yang tak baik, mungkin dari segi disiplin dan sebagainya, kita bertanya dulu sebelum menuduh apa-apalah. Ya. Satu soalan lagi, pada umur berapakah Tahira memberitahu diagnosis ataupun memberitahu bahawa memberitahu anak Tahira bahawa mereka menghadapi ADHD dan juga anak-anak yang lain? Kerana saya tahu ada sesetengah rakan-rakan saya yang mereka tidak mahu memberitahu anak mereka yang mereka mempunyai keperluan khas. Pada pendapat saya, dalam umur 9-10 tahun adalah masa yang terbaik lah. Tu kira umur yang macam puberty. Jadi di situ juga ada yang kadang-kadang kelakuan anak kita ada yang berubah dan sebagainya. Mereka bukan lagi kanak-kanak lah, dah kira
upper level gitu. Jadi selain daripada berkongsi atau berbincang dengan anak-anak saya, apa yang mereka alami dan juga dengan adik-adik mereka yang bukan ADHD, saya juga akan meminjamkan buku daripada perpustakaan lah, terutama sekali daripada section kanak-kanak, buku kanak-kanak, jadi mudah untuk mereka membaca, dan ini juga boleh dikongsikan dengan kawan mereka yang berminat lah, kerana kadang-kadang anak kita tu perlukan buddy dalam kelas, jadi atau fokusnya seperti anak lelaki saya selepas 15 minit kelas bermula, dia dah mula termenung, dia dah mula bermenung. Jadi kawannya yang duduk di sebelahnya sudah diberitahu dan diingatkan oleh gurunya lah untuk ingatkan anak lelaki saya tu apa homeworknya, bila nak kena hantar, buat muka surat berapa, ya. Okey, terima kasih. Dengan ini saya akhiri bicara malam ini. Dan saya berharap forum ini telah memberi informasi dan perspektif yang berharga buat anda semua. Just ingin tahu ya, kalau sesiapa yang menghadiri forum ini di luar dari Singapura, pihak penganjur ingin bertanya siapa yang menghadiri forum ini di luar dari Singapura, typekan di ruang chat, di ruang Q&A, jadi kita boleh tahu. Okey. Yuan, slide. Okey. Jadi kami hargai maklum balas anda, dan kita berharap yang anda akan mengisi borang maklum balas ini supaya kita dapat membuat penilaian acara kami dan membuat perubahan yang positif akan datang. Jika anda ingin mendukung kegiatan kami juga menerima sumbangan ikhlas anda dengan besar hati. Imbaskan kod QR yang tertera di skrin. Yan. Okey, sorry. Untuk dapatkan pautan laman yang memberi butiran lanjut. Okay. Bahan-bahan lebih meluas mengenai ADHD boleh dikongsi di laman web utama Unlocking ADHD. Yan. English slide. English website. Okay. Jadi kongsilah laman-laman kami dengan sesiapa yang boleh memanfaatkannya, sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Melayu. Kami juga mempunyai rangkaian komuniti yang memberi sokongan dalam pelbagai perkara. Jadi hubungilah kami di media sosial, sama ada melalui Facebook, Discord, YouTube dan sebagainya. Yan. Jadi hubungi kami melalui pautan ini, https://linktr.ee/unlocking ADHD. Okay. Akhir sekali, terima kasih kerana bersama-sama kami malam ini. Selamat malam dan harap kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.